What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto. Alright, hari ni macam yang aku bagi tahu dalam video aku sebelum ni, kita nak mengupas satu manga fan-made. Korang kena clear ni This is a fan-made manga karya Arthur yang berkolaborasi dengan Professor Gemini. Overall, manga fan-made ni bertajuk Return to the Reverie. I know some of you might have read this manga, so kepada yang sudah, this will be the review untuk korang. Dan kepada yang belum, korang jangan pelik pula sebab manga ni memang tak ada kena-mengena dengan jalan cerita asal. Cumalah sebuah teori yang dengan briliannya diadaptasikan kepada manga oleh Arthur dan Professor Gemini. Overall, Return to the Reverie ni ada 6 chapter yang menceritakan tentang God Valley, apa yang berlaku di Marijoa, nasib Sabo dan banyak lagi lah. So mungkin aku akan cover semua chapter dalam fan-made ni, insyaAllah. Tapi sebelum tu, dengan aku sekarang ni ada satu channel sahabat aku bernama Az-Zahra-Yaya. Channel ni masih baru lagi dan sekarang ni baru ada 24 subscribers. Baru-baru ni sahabat aku ada memuat naik video anak perempuan dia buat tutorial makeup. Katanya dia cuba untuk hasilkan video berkonsepkan tutorial dan dakwah, satu konsep yang menarik bagi aku. So jom guys, kita sama-sama support channel kawan aku ni so that dia berjaya mencapai 1000 subscribers dalam masa terdekat, insya-Allah. Dan satu lagi bisnes yang aku nak highlight kat sini adalah Amirul Akmal. Dia menawarkan servis top up kepada kita, dan servis top up dia termasuklah top up phone, top up online games macam Steam Wallet, Garena, Google Play, Razer Gold, Free Fire, PUBG Mobile Legend dan banyak lagi lah. Dan dia juga menawarkan servis untuk bayar bil-bil utilities. So kepada korang yang berminat dengan servis Amirul Akmal ni, jangan lupa untuk hubungi beliau. Okay, link mereka berdua ni aku tinggalkan di ruangan description kat bawah. Alright, and by the way, at the end of this video aku akan umumkan pemenang giveaway 5 daripada 9. So I hope you guys can stay tuned until the end, kerana mungkin anda lah pemenangnya. Alright, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification button so that korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow IG Kimis Coverto so that korang dapat update terkini dari aku. Join grup Telegram Coverto Fleets untuk berpeluang memenangi hadiah giveaway setiap bulan. 5 pemenang akan dipilih every month. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarudamo. Ramai yang gemakannya, terasa segar sentiasa, resepi yang kau suka, tinggi kualiti gajinya, sungguh enak dimakan begitu. Dalam chapter pertama untuk manga Return to the Reverie ni, Arthur menjudulkan chapter ni sebagai Winds of Change. Dan sebagaimana yang kita dapat lihat, manga dia pun ada cover page request dengan menampilkan Sengoku dan Garp sedang mengembalai banyak kambing kat situ. Asyik baik kambing kalau Kinziron. Yang mana kita dapat melihat Garp mentertawakan telatah seekor kambing yang telah meragut towel yang sedang dipegang oleh Sengoku. Chapter bermula dengan memperlihatkan perkarangan di luar New Marineford dengan dialog dari narrator. Seperti yang dijangkakan, persidangan Reverie kali ini juga merupakan satu persidangan yang penuh dengan kacau bilau seperti mana persidangan-persidangan yang sebelumnya. Namun, untuk mengetahui apakah yang berlaku semasa persidangan tersebut, kita perlu undur ke hari kedua semasa Reverie. Kemudian terdengar pengumuman ke jeritan ke entahlah, Kapten Kobe dah balik ke HQ woi. Dan Kapten Kobe pun disambut sebaik sahaja dia tiba bersama dengan Helmeppo. Sebaik sahaja sampai, ada seorang dari Marine bagi tahu Kobe yang dia telah dipanggil. Kemudian Kobe pun telah menghadap seorang Vice Admiral yang bernama Cancer dari Department HR. Cewah. Cancer mengatakan yang lepas insiden di Rocky Port, berkemungkinan Kobe akan dinaikkan pangkat. Begitu juga dengan Helmeppo. Kemudian ada scene yang menunjukkan Helmeppo bersembang dengan Kobe. Satu pasal hal kenaikan pangkat itulah. Kedua pasal satu perkara yang kurang jelas, yang mana perkara tersebut akan menyebabkan kekacauan dan memandangkan sekarang ni Reverie sedang berlangsung. Jadi diorang perlu uruskan perkara tersebut dengan penuh teliti dan berhati-hati. Ketiga, diorang bersembang pasal cadangan pembubaran Shichibukai dari Admiral Fujitora, dan sekiranya cadangan itu diterima, so pihak Marine perlu mengumpulkan
menghasilkan ketumbukan tentera yang ramai untuk langkah seterusnya. Dan akhirnya Kobe ada mengatakan kelulusan Fujitora tu sangat-sangat penting bagi menjayakan misi mereka. So perkara yang dimaksudkan tu masih lagi samar-samar dan perancangan mereka juga masih juga samar-samar. Kemudian scene telah beralih ke The Red Port, di mana kita dapat melihat perbualan antara Garp dan Hina telah berlaku di situ berkenaan Rocks. Apa kaitan dia dengan God Valley dan apa yang dia nak kat God Valley. Kemudian Garp pun telah menjelaskan segala-galanya. Garp menjelaskan bahawa di God Valley merupakan penempatan untuk Celestial Dragon, sedangkan Marijoa adalah tempat mereka bermastautin. Namun ada yang memilih untuk tinggal di God Valley, yang mana dahulunya God Valley dikenali sebagai Emerald City atau Bandar Zamrud. Sebenarnya apa yang diinginkan Rocks kat situ adalah satu benda yang tersembunyi di sebuah mausoleum besar, yang mana tidak ada sesiapa pun dibenarkan untuk menjejakkan kaki ke dalam mausoleum tersebut. Dan dalam mausoleum tu pula terdapat satu makam, di mana di dalam makam tu pula terdapat satu benda yang dikenali sebagai the National Treasure of God Valley. Lepas tu Hina terkejut dan dia cakap, harta, tahta One Piece tak? Lepas tu Garp menafikannya dan Garp mengatakan bahawa dulu menurut kisah legenda orang tua-tua, harta tersebut sebenarnya adalah sebuah devil fruit yang sangat berkuasa yang pernah wujud di dalam dunia yang penuh pancaroba ini. Sorry, aku tokok tambah sikit. Entah macam mana Rock mengetahui rahsia buah devil tu berada di God Valley, dan buah devil itu sangatlah mustahak untuk Rock dalam merealisasikan impian dia. Namun menurut Garp, setelah insiden tersebut, Rocks di Zebek buah devil termasuklah Pulau God Valley telah ditelan lautan, tenggelam ke dalam Davy Jones Locker. Dan dikatakan juga bahawa ada satu storm besar telah datang dan Rocks yang telah lumpuh pada ketika itu telah pertarungan, telah tenggelam bersama-sama pulau tersebut. Dan Garp bagi tahu yang memang dia dan Roger yang mengalahkan Zebek. Tapi pasal siapa yang mengalahkan kru Max Zebek ni satu cerita yang lain. Pasal menurut Garp, sambil nak selamatkan Celestial Dragon, lepas tu nak hadap pula kru Max Zebek lagi, memang perkara yang mustahil, impossible task bagi dia dan Roger. Sebab pada masa tu Rocks Pirate ni boleh dikira sebagai dream team lah kalau korang main Fantasy Premier League kan. Maksud dia pasukan idaman lah, memang semua perform lah boleh kata. Kemudian Garp membayangkan siluet crewmate Zebek yang lain, yang mana kita boleh lihat ada Whitebeard, Big Mom, Kaido, Shiki, Shakuyaku dan 3 orang lagi yang aku tak cam sangat. Dan menurut Garp, Kaido, Big Mom, Shiki dan Whitebeard dijuluki sebagai The Four Horsemen dalam Rocks Pirate. Lepas tu Hina tanya, habis tu macam mana Garp menang? Kemudian jawab Garp, diorang menang sebab Whitebeard telah membantu diorang disebabkan dia rasa impian Zebek telah menggugat impian dia sendiri dan juga keseimbangan dunia. Whitebeard pun telah berdiri mempertahankan impian dan kepercayaan dia, lantas memihak kepada Garp dan Roger dan melawan crewmates Zebek. Kemudian pertempuran pun berlaku, dan walaupun mereka bertiga berbeza fahaman, namun mereka telah bertarung seperti satu rakan seperjuangan dan akhirnya mereka bertiga telah menang menentang Rocks, dan Rocks telah ditelan lautan bersama-sama impiannya, manakala crewmates dia yang lain telah mengkaburkan diri. Kemudian Hina telah bertanya satu soalan panas. Hina tanya, bukan ke kau benci Celestial Dragon, Garp? Tapi kenapa kau tolong dorang? Dan Garp pun menjawab, sebab anak aku adalah dari kalangan dorang. Kemudian scene beralih ke pantai Red Line. Kat situ kita dapat melihat crewmate Shanks telah menyambut ketibaan Shanks yang telah bersemuka face to face dengan Gorosei. Ben Beckman tanya Shanks, so macam mana? Dapat cakap dengan dorang tak? Apa yang dorang cakap pasal dia tu? Shanks pun membalas, cakap tu dapat lah, tapi buat masa sekarang dorang beritahu yang dorang tak nak ambil apa-apa tindakan lagi. Kemudian Lucky Roo mencelah, menceritakan pasal aliansi Big Mom dan Kaido. Kemudian Shanks beritahu yang dia ada bincang juga pasal tu dengan Gorosei, dan dia cakap dorang tak boleh nak harapkan world government. Kemudian Lucky Roo menambah,
Tapi bos, Luffy macam mana? Takkan tak risau pasal dia. Dua Yonko tu dia nak langgar, kita kenalah tolong dia. Tak. Kemudian Shanks pun menjawab yang diorang tak boleh jumpa Luffy lagi selagi dia tak capai impian dia. Dan jangan pandang rendah pada Luffy, dia dah lagi kuat dari sebelum ni. So kita tak perlu masuk campur urusan dia. Dan memang agak susah, tapi dalam menyelesaikan halangan ini adalah salah satu pengembaraan bagi dia. Jadi kita fokus masalah kita je dulu. Kita perlu halang dia supaya legasi Rocks dapat dihentikan. Bersiap untuk berlayar nakamaku. Kita akan buru Blackbeard. Kemudian scene beralih ke Marijoa. Narrator mengatakan yang persidangan hari kedua telah berakhir. Kemudian di Eden City, di sebuah bandar residential, pengawal keselamatan di situ digemparkan dengan kawanan burung gagak yang banyak berterbangan di udara. Sementara di bahagian bawah tanah, kita dapat melihat as expected, itu adalah kerja Karasu yang memantau keadaan menggunakan gagaknya dan melaporkan kepada Sabo. Kemudian scene beralih ke bahagian atap Pangia Castle. Kita dapat melihat yang King Neptune telah pulang dari persidangan di Reverie. Shirahoshi bertanya, dapat tak King Neptune berbincang pasal usul yang dulu mak dia hajatkan, iaitu Lady Otohime. Tapi tak sempat, dan usul untuk relocate semula Pulau Fishman pun akan dibincangkan pada hari keempat. Dalam masa mereka berbual, bersama mereka ada dua orang Celestial Dragon, Dalton dan seorang pengawal. Mereka tiba-tiba terasa sejuk, kemudian berundur masuk berbincang di dalam istana. Sementara di Great Gate, pengawal-pengawal yang tadinya telah dikejutkan dengan kawanan gagak sekarang diserang pula oleh angin kencang yang datang secara tiba-tiba. Kemudian satu kelibat telah muncul yang merebahkan semua pengawal yang berada di situ sambil dia berkata, hampir tiba masanya untuk revolusi. Ternyata kelibat tersebut dan Hao Shokuhaki yang keluar itu adalah milik Monkey D. Dragon, dan chapter 1 pun tamat. Sedap juga baca walaupun fan-made kan. Ya, aku ulang sekali lagi, chapter ni adalah fan-made dan bukan dari Oda. Mungkin korang rasa dah tahu fan-made, tak payahlah cerita dah. Tapi disebabkan ramai, teramat sangat ramai yang DM aku pasal keratan manga ni, so aku rasa benda ni patut diterangkan dengan jelas. Supaya lepas ni aku harap tak akan ada lagi orang yang tanya pasal fan-made ni. Yang paling famous yang pasal tu lah siluet Rocks Pirate tu. Yes, yang tu adalah fan-made, bukan dikonfirmkan lagi yang Shakuyaku tu daripada geng Rocks Pirate. Cuma adalah banyak hint dari manga dan SBS Question Corner apa semua yang membawa kepada kemungkinan yang Shakuyaku juga adalah ahli Rocks di Zebek. So kita tunggu dan lihat je lah nanti macam mana. Dan sekarang ni aku nak story sikit. Baju yang aku tengah pakai ni sebenarnya adalah baju tajaan daripada Alip Kertu. Alip Kertu menawarkan perkhidmatan sublimation printing dengan grade tertinggi. Mutu kain adalah polyester eyelet dan ada untuk muslimah juga. Memang selesa habis dan tak panas, dan amatlah sesuai masa musim-musim panas berdaha-daha ini. Harga asal adalah RM50, tapi untuk 200 orang terawal sahaja Alip Kertu buka harga sebanyak RM39, dan setiap pembelian akan mendapat giveaway. Come on geng, seranglah, apa tunggu lagi geng? So link WhatsApp untuk Alip Kertu aku tinggalkan di ruangan description kat bawah. Dan momen yang dinanti-nantikan, pengumuman giveaway 5 daripada 9 jatuh kepada So tahniah kepada pemenang. Jangan lupa lepas ni aku ada another giveaway 6 daripada 9, dan akan ada lagi baki 4 giveaway lagi yang akan aku berikan kepada korang. So please stay tune, melekat dengan channel Kimisko Verto dan juga IG Kimisko Verto supaya korang dapat menantikan pengumuman giveaway yang akan aku post mungkin esok ataupun hari ni, insyaAllah. So korang just follow IG Kimisko Verto untuk dapat update terkini daripada aku. Alright? And guys, before I end this video, sedikit renungan. Bila sudah sampai masa kita dah rasa sangat-sangat lemah dan dah tak mampu untuk buat apa-apa pun, segala semangat sudah menjunam, segala keringat sudah mengering, tapi ingatlah, semua yang berjaya dalam dunia adalah manusia yang sifatnya sama juga macam kita. Ada 2 tangan, ada 2 kaki, ada 2 telinga, ada 2 mata. Tapi kenapa diorang boleh, tapi kenapa tidak kita?
Jangan fikirkan sekarang. Bangun dek, bangun dan berlari. Kejar apa yang kita impi. Buat tanpa tapi, segera tanpa nanti. Lakukan tanpa henti. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi